Right. Mana presenternya tadi? Yuhu! Teacher, grup saya. Ya, Tapi ya, yang ya. patutnya presentkan tu tak ada. Siapa orangnya? So, kita orang guna yang last edited tu pada dia. Dia tak bagi lagi. So, kita orang guna yang previous punya. Okay, Yang siapa tu? tak Siapa? panjang. Siapa Rafiza yang sepatutnya present? Auni Insyirah. Auni tak datang ke? Teacher, Auni Insyirah kata dia punya Telegram problem. Suruh dia restart balik iPad dia ke, iPhone dia ke? Okay. Okay, I cannot wait. Okay, so continue. Tak apa Rafiza, you tunjukkan you punya screen saja. Share. Okay, kejap teacher. Alright, so kita masih lagi di tutorial 1 untuk habiskan tutorial 1. So question 27, 28, 29 I think. So far okay ke untuk tutorial 1 everyone? Equation V squared U squared plus 2AS. Semua tu ada masalah ke? Husna ada dalam ni? Saya. Okay. Saya. Rafiza, I'm waiting. Nuha ada Nuha? Nuha Afika? Yes, teacher. Okay. Alright. Yes, question 27. Okay, teruskan Hafiza. Presenter dia bagi Zumaira teacher. Saya present Okay. screen. Okay, baik. A. Why the ticker time use AC power supply? It is because Tengok dulu soalannya. Apa soalannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. My group will present about the question 27. Diagram 27.1 shows a trolley moving down on inclined plane. The ticker time vibrates at frequency 50 Hertz. Diagram 27.2 shows the tape chart of the ticker tape produced by the motion of the trolley. A. Why the ticker time use AC power supply? It is because AC power supply provides electrical power for the ticker time to vibrate. Yes, okay. To provide ticker timer to vibrate. Okay, sebab kalau dia tak vibrate, dia tak dapat nak hasilkan dotted ticks tu. Kan dia ada dotted line atas ticker tape tu. So vibration itu akan menghasilkan dotted on the tape. Sebab bila dia vibrate, dia akan touch the tape. And then dia lepas. Dia touch, dia lepas. Dia touch, dia lepas. Dia touch, dia lepas. Okay. So kalau dia pakai DC power supply, DC power supply is direct current. So bila dia direct current, it is a one way ataupun one direction of current. So dia tidak akan menghasilkan vibration. Okay. Manakala untuk alternating power, dia adalah arus ulang alik. Okay, dia pergi dan balik so that dia akan menghasilkan vibration. Okay, next question. B. Based on diagram 27.2, state the type of motion of the trolley. Okay, mana gambar rajah untuk tape-nya, ticker chart-nya, ticker tape chart-nya? 27.2 punya diagram Turunkan sikit boleh, tengok.
Tak boleh Tak nak. teacher ni Oh. yang dah screenshot ni. Oh, Betul-betul dekat that's okay. So, yang lain ada modul kan? Boleh tengok tak soalan tu? Okay, dia naik tangga Dia punya tape chart tu ialah ibarat naik tangga, betul? So, okay. So, type emotion dia ialah Final answer Linear kita orang motion. velocity increases uniformly patutnya. bukan linear motion Linear motion tu ialah tajuk besar dia. Okay, so dia adalah, kita boleh sebut bila soalan tanya type of motion, jawapan kita is in dua jawapan, in two terms, acceleration and the velocity, betul? Betul. So kalau kita jawab dalam sebutan velocity, kita nak kata apa? Velocity increase. Velocity uniformly. Increase. Velocity increases uniformly. Okay, maknanya bertambah secara seragam. So when there is a velocity increases, maka kalau kita nak jawab dalam sebutan acceleration, jawapan you adalah acceleration apa? Constant acceleration. Okay. So please remember, apa benda yang kau buat ni? You are typing Okay. Please remember apa hubungan acceleration dengan velocity? So when there is a velocity increase, okay, bila ada pertambahan velocity, maka there is an acceleration. Maka dia ada acceleration. Bezanya ialah bila velocity itu bertambah secara seragam. Maksudnya contoh, okay, you duduk dalam kereta, your dad is driving. Okay, so your dad press gas pedal. Okay, so dia tekan minyak. You tengok kepada speedometer on the dashboard, you nampak speedometer itu bertambah from 60 to 80, 80 to 82. Betul? 60, 80, 80 to 100, 100 to 120. So dia bertambah secara seragam, betul tak? Bertambah secara 20, Betul. 20, 20. So bila dia tekan gas pedal, maka akan ada acceleration. Okay? So bila dia bertambah secara seragam, maksudnya pertambahan speed itu ialah 20 constantly, maka dia punya acceleration adalah uniform atau constant acceleration. Boleh faham ke tak? Boleh terima ke tak? Okay, itu hubungan velocity dan acceleration. Contoh, your dad press pedal gas, tetapi dia tekan minyak tu, dia maintain pada 100 km per hour. Dia tekan minyak tapi dia maintain kelajuan dia 100 km per hour. So is there any acceleration? Tidak ada. Okay, the acceleration will be zero. Sebab dia maintain dia punya velocity. Faham? Okay, kalau dia press brake, means that velocity dia decreasing. Betul? From 100 become 80, become 60, become 40, become 20 and finally stops. Okay, kita diganggu oleh gambar-gambar yang mengasyikkan ni. Sorry, Okay. teacher. Okay, did you focus on my voice? Did you hear me? Yes. Okay, so when the velocity decreasing means that your dad press brake pedal. So kita katakan dia adalah decelerate. Boleh? Kalau velocity bertambah, there is an acceleration. Kalau velocity dia constant, acceleration will be zero. Kalau dia punya velocity decreasing, kita kata dia decelerate. Okay? Alright. Okay. So jawapan tadi adalah velocity increases uniformly atau acceleration constant. Okay, next question.
Tapi Zako macam bertukang, kau tahu tak? Kejap teacher, dia jam. Tadi terhilang. Yang jam tu handphone kau ke kau-nya yang jam? Okay. Delete pula. Dah tak apa. Kau dah salin dah. Okay, next question. Tak apa, don't waste your time. Okay, next. Next question. Calculate the average velocity of the trolley. Average velocity of the trolley. Maknanya formula apa kita nak pakai? Formula velocity. So formula velocity dia ada displacement over time. Betul. Jadi kita nak kira average velocity, kita kena tambah semua displacement yang ada. Maknanya semua panjang tape yang ada. So kena tambahlah. Berapa? Panjang tape yang pertama berapa? Tengok, ni jawapan you salah ni. Tengok balik, boleh tunjuk tak tape tu? Boleh turun sikit Tak boleh Panjang tak nampak Okay, tape yang pertama panjang dia 5 cm, betul? Tape yang kedua berapa panjang dia? 7.5. Yeah, 7.5. Tape yang ketiga? 10. 10 plus fourth tape 12.5, betul? Plus 15 and final tape is 17.5. So all you have to total all the displacement of the tape. Okay? So displacement atau distance bila kita gunakan ticker tape, dia merujuk kepada length of the tape. Boleh? Okay, dia refer kepada length of the tape. So total dia dah dapat total semua sekali. Total sum of the length of the tape divide by total time. Okay, how we want to find the time? Okay, so satu tape ini dia bagi tadi berapa hertz? 50. Yes, 50 hertz. 50 hertz means that one tick equal to 0.02 second, betul? One tick equal to 0.02 second. Bagaimana kita dapat 0.02 second? Because 50 hertz means that 50 dots in a second. Dalam masa 1 saat, dia buat 50 tick. Okay, kita nak tahu nilai 1 tick berapa saat. So that 1/50. So you dapat 1 dot equal to 1 tick equal to 0.02 second. Sekarang ini dia bagi chart. Satu tape itu ada 10 tick. Jadi 0.02 times 0.02 times 10. So means that 0.2. So ada berapa tape? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So 6 times 0.2. Jawapan ni salah Jangan tengok jawapan ni. Teacher. Jawapan yang ya saya. Teacher, dekat chart tu dia tulis 5 tick. Oh sorry, 5 tick. Okay, so that kita kira 5 tick lah. So 5 times 0.02. Betul ke? Tengok jap. Ya. Dia bagi 5 tick. So, tulis situ ya. Average velocity equal to, so total length tape divide by 5 times 0.2. 5 times 0.2. Okay, times ada berapa tape? Ada 6. Betul? Betul. So Teacher. dalam 6. Ya saya. Total tip itu tak payah -1 Acceleration sahaja yang kita -1. Kalau mengira velocity tak perlu -1. Okay, kalau ingat ya. Masa untuk acceleration sahaja yang kita -1.
Alright, Rafiza, 5 times 0.2 dalam kurungan. Kemudian darab dengan ada 6 tick. So darab dengan 6 tick. Okay, darab 6. Okay ya. Alright, 5 merujuk kepada 5 tick yang ada pada satu tip. 0.2 bermaksud dalam satu tip itu ada 0.02 ada satu tick kan? So ada 10 tip. Betul ke saya cakap? 5 tick dia darab dengan 0.2. Bukan 0.2 lah, 0.02. 0.02 dia. 0.02. Okay? So kita nak tahu satu tip tu berapa saat. Dia ada 5 tick. 5 tick. Ada 5 kan? Dia tulis tadi kan? Soalan tu kata 5 tick kan? So ada 5 tick. Satu tick nilai dia 0.02 second. 0.02 second tu kita dapat daripada 50 Hz tadi. Okay? 50 Hz bermaksud 50 ticks dalam masa 1 saat. 1 saat ada 50 tick. Kita nak tahu satu tick berapa saat. That's why kita bahagikan. So kita dapat satu tick nilai dia 0.02 saat. Dalam satu tip ada 5 tick. So 5 kali 0.0 tick, 0.02 kita dapatlah satu tip tu berapa masa dia. Sekarang ada 6 tip yang dia susun, betul? So that you darab dengan 6. Okay. So altogether berapa? Tolong kirakan. Kira. 112.5. 112.5. Betul? Nuha, betul ke? 112.5. 112.5 centimeter per second. Sebab dia velocity ya. S negative 1. Centimeter per second. S negative 1. Centimeter tak ada negative 1. Centimeter S negative 1. Yes. Okay ya. So 112.5 centimeter per second. Okay. Lagi soalan seterusnya. Sorry teacher. Tak apa. Okay, yang tadi tu dapat tu pengiraan tu tak apa. Contohnya kat situ, it's okay. So yang ni ialah jawapan untuk question B tadi ya. Average velocity 67.5 divide by time. So kita dapat 11.2.5. Okay, next question. Number 3. Number 3. Calculate the acceleration of the trolley. Yes, acceleration of the trolley. Macam nak selesaikan? Formula acceleration ialah apa tu, Rafiza? Final velocity minus initial velocity over time. Yes. Final minus initial velocity. Jadi kita kena kira final velocity and initial velocity. So macam mana nak kira? Kita ada tape, betul tak? Kita ada tape, 6 tape yang macam tangga tu. So tape yang pertama dan tape yang terakhir. So tape yang pertama kita boleh kirakan V dia punya U. So length of the first tape divide by time for the first tape itu adalah dia punya U. Dan tape yang terakhir adalah V. Di mana tape panjang tape yang terakhir itu kita bahagikan dengan time untuk tape tersebut. So ada 5 tick kalilah dengan 0.02 dapatlah masa untuk satu tape. Okay, kirakan dulu U. Kirakan untuk U, berapa panjang tape yang pertama? Is it 5? Yes. Yes, Okay. 5. So 5 divide by satu 0.02. tape tu berapa panjang dia? Berapa masa dia? Ada 5 tick kan?
Satu tick nilai 0.02. 0.02. Jadi 5 times 0.02. 5 times 0.02. Okay. What did you get? Tolong tekan calculator everyone. 0.5. Okay. So 0.5 centimeter per second. Itu adalah nilai U. Okay, siapa yang tak dapat? Please respond and ask me. Kalau you tak settlekan hari ni, you tak settlekan benda ni, tiga tip ni semua, you will be in trouble. Ada soalan tak? Macam mana kita dapat U? Yuhu! Tak ada. Respond lah. Be active. Don't be passive. Yes. Afrina. Saya dah you. Apa dia Afrina? Yes, anything Afrina. Saya dapat you, saya 50. Dapat you, saya 50. You dapat 50. Yang lain? Dia 50. 50 juga. Oh, 50. So Rafiza, you tekan calculator betul sikit Rafiza? Salah. Okay. U equal to 50. Alright. What about V? Length of the tape, final tape. Length dia 17.5, is it? Yes. So 17.5 divide by 5 times 0.02. So you dapat 175. 175. Is it 175? Yes. Okay. Baik. Okay, kita dah dapat V, kita dah dapat U, betul? Sekarang ini masukkan dalam persamaan A equal to 175. Okay. Minus berapa tadi? 50. 50. Okay, divide by. Okay, masa untuk acceleration. Kita ada berapa tip? 6. 6. So 6 kena tolak 1. So 6 minus 1. Okay, darab dengan 5 times 0.02. Okay, so what is the answer? Itulah kita punya acceleration. Is it 250 centimeter per second per second? Yes. Okay, Rafiza, A equal to 250 centimeter per second per second. Per second. Acceleration unit dia kuasa 2 ya. Okay, baik. Ada soalan? Boleh ya? Boleh. Okay, alright. Okay, thank you. Ada sesiapa lagi yang muskil nak tanya ke? How we get U, macam mana nak tentukan yang mana satu U, yang mana satu V. You tengok kepada direction of motion dia. Kalau tape itu bukan chart, you tengok direction of motion dia. Saya dah ajar last week kan? Did you still remember the previous lesson? Dia bagi direction of motion, you letakkan di bahagian depan ataupun di bahagian belakang. Tengok mana arah gerakan dia. Kalau gerakan dia ke kanan, you letakkan dia punya arrow tu di depan yang sebelah kanan. Kalau dia gerakkan ke kiri, you letakkan arrow-nya di sebelah kiri. So that
yang titik yang betul-betul sebelah arrow itu adalah titik yang kita kirakan sebagai U. Okay, itu kalau dia adalah tape sahaja, single tape. Kalau tape chart, dia susun macam tangga. So you tengok yang berdekatan dengan paksi Y, itu adalah dia punya U. Yang paling jauh daripada paksi Y, itu adalah dia punya V. Dan please remember, the time taken untuk pengiraan acceleration, you kena tolakkan satu daripada nilai tape. Kalau tape ada 6 tape, kita tolakkan satu. Kalau ada 5, kita tolakkan satu. Kemudian kita darabkan dengan nilai masa pada satu tape itu. Okay, dapat? Dapat. Clear? Crystal, Yes, everyone? Boleh. Okay, kita bergerak kepada question number 28. Is it your group, Rafiza? Present? Bukan. Bukan. Which group? Okay, group mana Rafiza yang present untuk soalan 28? Faiz? Teacher hari tu sampai 27 je. Ya, 28? Tak ada? Tak. Any- Teacher tak bagi. Okay, 28 boleh buat tak? Tengok sekejap. Okay, kita tengok soalan number 28. Okay, tengok. Okay, number 28 Okay, number 28. The following equation shows the equation of linear motion V equal to U plus AT. So name the physical quantity represent by A. Apa tu? Simbol apa? A itu apa? Acceleration. Acceleration. Okay? Dapat ya? Kemudian question B. Give the meaning of the physical quantity in A1. Physical quantity tadi ialah acceleration, betul? So what is definition of the acceleration? Rate of Change change of of change of velocity. velocity. Yes, very good. So rate of change of velocity. Okay. So what is the information can you get from the terms of AT? Okay, A ialah acceleration, T ialah time. Time So apa kita boleh dapat? Apa kita boleh dapat? Change of velocity ke teacher? Dia A ialah acceleration, lepas tu time, darab dengan time, kan? Kita dapat unit apa tu? Kalau meter per second, lepas tu kita darabkan dengan second. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat Velocity. ms negative 1, betul? Betul. Betul? So kita dapat velocity. Okay, atau lebih tepat lagi ialah change of velocity. Sebab acceleration ialah V tolak U, betul? V tolak U, maknanya nilai V tolak U itu ialah change of velocity. Okay, kemudian SI unit dia untuk B tu
meter per second atau ms negative 1. Okay. Kemudian soalan C. What type of motion for an object to be used in the equation above? Okay. What type of motion for an object to use the equation above? So, equation tadi ialah V equal to U plus AT kan? Dia tanya apa dia type of motion. So type of motion kita boleh bagi dalam dua sebutan, velocity dan acceleration. Jadi dekat sini kita kata uniform acceleration ataupun constant acceleration. Okay, dia tak ada bagi gambar kan? Dia cuma bagi macam ni je. So dia tanya apakah pergerakan objek yang menggunakan formula V equal to U plus AT. So kalau kita ambil V equal to U plus AT, kita kata dia sebagai uniform acceleration, maknanya nilai A dia ada. Okay, pergerakan dia ialah velocity, object move with velocity increases uniformly. Okay. Object move with velocity increases uniformly. Okay. Kejap macam salah. Kejap. V equal to U plus AT. Pergerakan motion apa yang menyebab kita kan gunakan formula ini. So V ada, U ada. A constant. Tadi saya bagi jawapan apa? Type of motion tadi? Saya bagi jawapan apa? Uniform acceleration. Uniform acceleration maknanya acceleration tu nilai dia constant kan? Yes. Acceleration nilai dia constant. Lepas tu dia kata one example of motion. So one example of motion kalau untuk acceleration constant, kita kata tadi apa? Velocity increases uniformly Ya. Salah tu. Bukan increases uniformly. Kalau increases uniformly, tapi tu constant acceleration kan? Ini constant acceleration. Betul juga. Atau, okay, slash. Okay, object falling down vertically. Object falling down vertically. Okay, so saya bagi dua contoh pergerakan lah. Satu, objek jatuh secara menegak ke bawah. Objek falling vertically. Apa tadi saya kata? Objek falling vertically downwards apa saya kata tadi? Object falling down vertically. Falling down vertically. Okay, so situasi pergerakan yang menunjukkan nilai acceleration ini uniform atau nilai acceleration ini constant. Okay, kata saya tadi A itu nilai dia. Let's say saya kata A equal to 10 meter per second. Bagaimana kita boleh dapat nilai A itu constant? Okay, apabila suatu kenderaan itu bergerak tetapi pergerakan dia itu velocity-nya bertambah secara seragam. Velocity increases uniformly. Just like I said just now, yang I kata, okay, your dad driving, lepas tu dia tekan pedal minyak, you tengok pada speedometer, you dapati kenaikan velocity tu mula-mula
80, lepas tu jadi 100, lepas tu jadi 120, 140. Faham tak? Dia bertambah secara uniform, seragam. Maksudnya pertambahan dia ialah 20, 20, 20, 20. So kita akan dapati nilai accelerationnya adalah constantly. Satu nilai yang sama sepanjang perjalanan. Okay? Dan situasi yang kedua adalah objek itu kita jatuhkan ke bawah. So you ambil satu kertas, you pegang dekat atas dan you lepaskan. So kertas itu akan jatuh ke bawah secara menegak. Betul? Okay, what can you say about the velocity of the object yang jatuh menegak daripada bawah ni? Dia jatuh. Shoo, jatuh ke bawah. Apa yang boleh kata dengan velocity dia? Velocity semakin bertambah ke velocity semakin berkurang? Tambah. Velocity semakin bertambah. Sebab itu kalau orang dia suicide, dia terjun daripada bangunan tingkat 30, okey, semakin dia dekat dengan daratan, semakin dia laju. Can you imagine the impact? Bila kita accident dalam kenderaan yang sangat laju, what is the impact to the body of the passengers of the car? Can you imagine? Kenderaan yang sangat bergerak laju dan dia crash, okay, dia hit to another vehicles ataupun dia langgar pokok ke apa dalam keadaan yang sangat laju. What is the impact to the passengers? Can you imagine the impact? Kecederaan yang dialami, the level of the injuries, samalah juga dengan orang yang terjun dari bangunan tinggi. Okay. Sewaktu dia nak terjun jatuh ke bawah, velocity dia akan keep on increasing. Dia semakin laju sampailah boom, dia jatuh kepada permukaan. Okay. So that the impact, the level of the injuries is beyond the imaginations. Lagi tinggi you melompat, dari tingkat 40 ke, lagi bawah, lagi you are speeding. Okay. So sebab itu membunuh diri is haram dalam Islam. Okay. So itulah dia contoh dia. Jadi sewaktu dia jatuh ke bawah itu, velocity dia akan bertambah secara seragam. Sama macam your dad driving tadi tu, bertambah 20, 20, 20 kan? So sama juga waktu dia jatuh, bertambah juga secara seragam. Jadi acceleration yang dialami sewaktu dia jatuh ke bawah adalah constantly gravitational acceleration, iaitu 9.81 meter per second. Cuma bila jatuhan menegak itu, dia adalah constantly gravitational acceleration. Sebab dia jatuh ditarik oleh tarikan graviti. Okay, faham ya? Itu contoh motion yang kita kata tadi acceleration dia constant atau uniform. Okay, baik. Soalan D. Dia minta you kira. Okay, semua orang ada kertas, ada pensel, ada pen, ada calculator. Yuhu! Ada teacher. Ada ya? Okay, Ada. saya nak tolong jawab soalan D ini sekarang. Kemudian saya akan panggil seorang untuk present dia punya answer. Okay, saya bagi masa 3 minit saja. Jawab soalan ni. Go. A car move from rest. From rest. Acceleration 4 meter per second. After 5 seconds, calculate the velocity of the car. So dia nak kira final velocity. Kira. Salin maklumat dulu, maklumat apa yang diberi. Kira.
Siap. Okay, how is it everyone? Done? Yoo-hoo! Almas, are you done? Almas? Sikit lagi teacher. Okay. Alia Maisara tu macam dah siap je tu. Alia Maisara dah siap ke? Alia, jauhkan kucing dari skrin kamera kau. Dah siap belum Alia? Belum, teacher. Ya Allah, lambatnya. Kristina Putri. Mana Kristina Putri? Kristina Putri. Teacher nak cuba boleh? Okey, okey. Kristina Putri tu, sekejap. Mana dia? Tak menyaut pun. Apa dia Kristina? Apa dia Kristina? Tak dengar. Dah siap ke belum? Saya tanya. Oh, dah. Dah. Okay, Rafiza, you want to try? Okay, sekejap saya stop sharing. Okay, teruskan Rafiza. Mana? Nampak tak teacher? Tak. Belum. I nampak you dengan lipstick merah tu. Mesti? Gambar you lah. Profile you tu. Okay. Yes. Alright, soalan D tadi dia senaraikan dulu information yang diberi. How do you know that U equal to 0, Rafiza? Sebab rest. Yes, from rest. So U equal to 0, betul. Then acceleration equal to 4 meter per second, T equal to 5. So Rafiza guna formula V equal to U plus 80. So she get 20 meter per second. So macam mana jawapan yang lain? Dapat 20 meter per second? Dapat. Okay. Yasmin Suraya dapat ya? Fazrin? Dapat, Fazrin, teacher. Farisha, Fatihah. Fatihah. Mana si Fatihah ni? Sekarang kita bacakan Al-Fatihah kat dia. Mana Fatihah? Tak menyaut. Fatihah, where are you? Left meeting. Panggil terus left. Fazliana? Dapat Okay. Dapat. Alright. Good. Thank you Rafiza. Question B. Satu lagi. Satu lagi? Question yang satu lagi? Oh, saya belum tanya Saya belum tanya soalan yang satu lagi tu. Distance. Okay, now dia nak tahu distance. Okay, untuk soalan B, kirakan.
You dah tahu, dia nak tahu distance pula. So kita dah tahu U, kita dah tahu V, kita dah tahu T. So kita Dapat boleh 50. kira. Yeah. Siapa yang berkata itu? Auni, you want to share? Auni, Insyira, you want to share? Kejap teacher. Okay. Kenapa ramai sangat keluar masuk ni? Ani Sofia left. Fatihah left, tak masuk-masuk lagi. Jangan suka-suka hati left Okay, Auni, cepat. Auni, where are you? Kejap teacher, kejap. Present je. Dia tulis itu present screen je. You pakai iPad ke? Kejap nak snap jawapan. Okay. Yang lain dapat berapa? 50. 50? 50. Okay, kita nak tunggu si siapa tu namanya? Fitra. Dah balik daripada klinik, Fitra? Dah, madam. Ya Allah, nampak muka sakit sangat tu. Kenapa you demam? Pagi tadi Demam. gastrik, pas sekarang baru demam. Oh, gastrik. Kenapa? Tak makan. Jaga kesihatan. Alright. Okay. So, teacher Auni nampak? share. Ya, saya nampak. Okay, Everyone? so, Can you see it clearly? yes. Okay, the Yes. distance travel. Alright. So, formula that Auni use is? Auni? 1/2 times U plus V times time. Okay. So, kita gantikan nilai. Substitute into the formula. Okay. So 1/2 times 0 plus 20 times 5 equals to 50. Yes, 50 meter. Okay, very good. Alright. Tu soalan bawah tu you boleh naikkan atas ke? Ke you screenshot ni? Boleh? Okay, boleh naikkan ke? Ni snap. Oh, screenshot. Okay, tak apa. Okay, thank you, Auni. Okay, ada soalan yang lain boleh ya? Boleh. Okay. Baik. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Saya present cikgu. Boleh. Okay, no problem. Silakan. Question number 20. Teruskan. 29. Siapa tadi yang cakap nak present tu? Almas Teacher. Ya. Okay, baca dulu soalannya. Fahamkan dulu soalan. Apa Almas? Soalan tu cakap apa? Tak teacher. Nampak tadi. Diagram 29 shows a man driving a car with a uniform velocity of 16 meter per second. At the same time, another man ride a motorcycle starting from rest and moving at an acceleration of 8 meter per second and overtakes the car. At the moment,
the motorcyclist overtakes the car. Calculate the total time of the motorcyclist move. Okay, soalan ni macam pelik sikit. You dapat jawapan berapa tu? 2 second. 2 second Okay, macam mana penyelesaian you buat? Kita kira dulu masa untuk kereta. Lepas tu kita kira masa untuk motor So kira dulu masa untuk kereta. Dia ada 2 ni. So soalan ni dia kata ada sebuah kereta yang sedang uniform velocity bernilai 16 meter per second. Okay, dia bawa kereta 16 meter per second. Kemudian dalam masa yang sama, at the same time, another man ride a motorcycle. Okay, motor ni dia bawa starting from rest and moving at acceleration of 8 meter per second. Kemudian motor ni dia potong kereta tu. So sewaktu dia potong kereta tu, dia nak tahu total time of the motorcyclist move. So waktu dia potong kereta tu, dia punya acceleration ialah 8 meter per second. Lepas tu dia punya U ialah 0. Betul? V kita tak tahu berapa kan? Okay, so dia nak tahu berapa masa dia. Okay, jadi pada waktu dia potong kereta tu, okay, kita dapati masa untuk kereta dan masa untuk motosikal tu adalah sama lah. Betul tak? Kan? Okay, jadi kita selesaikan dulu untuk kereta. Kita cari nilai S dulu. Okay, jarak kereta tu berapa? So yang awak kira ni apa Almas? A equal to 8 meter per second ni untuk motor ya? Ni untuk motor ya? Teacher. Okay, lepas tu you buat apa? V tolak U. V mana you tahu nilai V? V. Nilai V kita tak tahu untuk motor kan? Dia tak bagi kan? Dia tak bagi untuk motor. Ada Mana teacher. Uniform velocity. 16 meter per second itu ialah kereta punya. Kan? Dia cuma bagi motor, dia cuma bagi acceleration. Dia tak bagi U, dia tak bagi V. U dia kosong lah. Okay, kira dulu untuk kereta. Tadi ada siapa yang tadi nak cakap apa? Siapa yang tadi yang nak bertanya tu? Okay, kita kira dulu untuk car. So, maklumat yang kereta punya apa? Maklumat dia bagi apa untuk kereta tadi? Sekejap. Okay, maklumat dia bagi untuk kereta ialah uniform velocity. So, U dia kosong, V dia 16 meter per second. Lepas tu dia kata, bukan, uniform velocity So, A dia kosong. So, A dia kosong, 16 meter per second ini ialah nilai velocity dia. Okay, jadi kita cari nilai T. So, formula yang ada ialah kita gunakan S equal to U plus V darab T setengah. Sebab kita nak kira masa ni. Masa dia sama. Jadi kita cari sebutan dalam T. Okay. So, kita cari untuk car dulu. So, gunakan formula S equal to half U plus V times T. Sebab kita nak sebutan T. Okay, disebabkan soalan ni kata kereta bergerak dengan uniform velocity, maknanya nilai U dan nilai V dia adalah sama. Sebab uniform velocity kan? Faham tak? Kereta bergerak dalam keadaan uniform velocity. Maknanya dia maintain dia punya velocity. So U dia 16, V dia juga 16. Okay, kemudian divide by 2 sebab darab dengan half. Darab dengan T. T kita tak tahu berapa. Jadi S equal to berapa dalam sebutan T?
Almas, you boleh conteng tak? Boleh je. Okay, you boleh conteng Tulis kat situ car. Kita kira untuk car dulu. You pakai tangan, you pakai pen ke apa tu? Okay, S equal to K half U plus B darab T. Darab T. Okay, so kita gantikan nilai. Okay, nilai U dengan nilai V adalah sama ya. So 16 plus 16 betul? So 32 divide by 2. 32 divide by 2 sama dengan berapa? 16. 16. Darab dengan T. Jadi persamaan dia kita akan dapat S sama dengan 16T. Itu persamaan pertama. You all dah pernah buat belum simultaneous equation? Dah pernah belajar belum? Pernah. Okay. So Dah. S equal to 16T itu persamaan pertama. Okay. Kenapa kita cari menggunakan persamaan ini? Sebab masa dia adalah sama. Okay. Jadi sekarang kita kira pula untuk motorcycle. Okay. Motorcycle. Kita ada maklumat apa pada motosikal? U. U dia. U equal to 0. Okay. Kemudian V kita tak tahu. Okay. Lepas tu maklumat apa yang kita ada? A. A. Yes. A equal to 8 meter per second. So gunakan formula yang sama. S equal to, kita guna formula S jugalah. Okay. So yang ada T dekat dalam dia So S equal to UT plus half AT squared. Okay. So kita gantikan U tu kosong. So kosong half AT squared. So half A kita tahu 8 kan? So persamaan kedua kita dapat S sama dengan Okay. So UT tu kosong, half, A tu 8, T kita tak tahu. Dia bukan AT squared dia, AT tu yang squared. Almas. A tak ada squared. T saja yang squared. Bila you buat kurungan macam tu tadi, macam AT tu dua-dua A dengan T yang squared. Dia bukan A dengan T. Dia T saja yang squared. Setengah AT yang squared. T dia squared. Yes. Alright. Suka tingkau lah Almas. Okay. Selesaikan. You akan dapat persamaan kedua. S equal to Yuhu. T plus 40 squared. S sama dengan 40 squared. Betul? 8 apa benda ni? T squared lah Almas. T dia mana hilang? 8 tu A. T squared. Okay. Betul? So setengah darab 8T squared jadi 4T squared. Betul? Betul. So itu persamaan kedua. S sama dengan 4T squared. Okay, jadi persamaan pertama tadi S sama dengan 16T, betul?
So kita gantikan dua-dua tu. Jadi 16T sama dengan 4T squared. Kirakan nilai T dia. Okay, Almas tulis situ 16T. Okay, sama dengan 4T squared. Okay, cari nilai T dia. Dapatlah masa per waktu dia overtake the car. Okay, berapa nilai T? 4 second. 4 second. Yes, 4 second. Ada soalan tak? Soalan ni kebat sikit. So, T equal to 4 second. Ada soalan tak? Sebab masa untuk kereta dan masa untuk motosikal ialah pada masa yang sama. Okay? Jadi kita dapat 4 second. Okay, next question. Almas, yang bawah tu. Okay, soalan yang kedua. Dia nak tahu distance kan? Soalan kedua, the total distance of the motorcycles move. Itu senang. Itu senang. Jadi kita dah tahu, kita nak tahu nilai S untuk motor ya. So T tadi kita tahu berapa? 4 4 second. Betul kan? Kita keluar tadi. Tak apa. So gantikan saja nilai. Kita nak guna formula apa? Formula S lah kan sebab dia nak tahu distance kan? S. Okay, atau you masukkan balik dalam persamaan yang atas pun boleh. Sama juga. So jawapan sepatutnya 64 meter. Jawapan Almas ni salah ni. Almas boleh betulkan jawapan you? Kalau tak pakai persamaan ni pun boleh kita balik daripada persamaan yang asal tadi tu kan. S equal to 40 square, betul tak? Persamaan yang asal yang tadi kita kira tu untuk motorcycle S equal to 40 square, betul? So kita dah dapat nilai T, kita masukkan je lah. 4 times 4. So kita dapat kuasa 2 kan, 40 square. So kita dapat 64 meter. Kalau kita gunakan linear equation pun boleh juga. Ada tak sesiapa? Almas si susah dia nak menulis Nuha dapat tak Nuha? Nuha boleh share screen Nuha ke? Sekejap je. Kalau kita gunakan equation, kita boleh dapat tak? Kalau kita gunakan equation, kita nak cari nilai S. Tadi motor tu U dia kosong kan? T dia 4. V dia. A dia bagi tadi. A dia bagi 8. So kita boleh juga kira ni. S plus half AT squared. Betul, kita boleh gunakan formula S equal to UT plus half AT squared. Kan? Betul ke Noha? Yuhu! Tak menyaut semua ni. Boleh ke tak boleh ni? Dah sampai mana ni semua ni? Boleh. Fatimah Boleh. Zahra, are you okay?
Okay, teacher. Okay, Nuha nak share jawapan? Kita boleh juga Ya, gunakan teacher. formula. Ya, linear motion punya formula pun kita boleh guna. You tulis pakai keynote je lah Nuha. Senang, boleh tulis tu conteng terus. Okay, nak snap you punya gambar jawapan ke? Nuha. Okay, besar sikit Nuha. Okay, so Nuha gunakan formula. Okay, Nuha pakai half U plus V darab T pun boleh. Kalau kita guna formula S equal to UT plus half AT squared pun boleh. Dapat jawapan yang sama juga. 64 meter. Okay. Dapat tak? The rest? Hanna, Insyira. Did you get it? Farah, Nur Ain. Did you get it? Dapat. Yeah. Iman? Iman Nadira. Ya, teacher. Dapat tak? Sekejap tengah buat lagi. Tengah komplain. Okay. Natrisha Emilin. Ni anak Mak Saleh mana ni? Natrisha Emilin. Ya, Dapat? dapat. Okay. Oh, you PPR Pandu Puteri Remaja ke? Mana ada? Semalam bukan muka you. You ada kembar form 3 Oh, Okay, tak apa. Saja je gurau. Naura? Naura Ahsana. Naura, ya, teacher. boleh? Boleh. Okay. Right. Okay, dah ke belum? Dah. Okay, so thank you Nuha. Okay, next question. Dah habis ke belum soalan ni? Okay, soalan 30. Fadliana, siapa? saya present. Fadlin. Okay, baik. Fadlin Jamila. Khairin. Bagusnya lah DP dia. Gambar pakai baju sekolah. Okay, number 30. Okay. Teacher, saya present. Oh, ada lagi soalan tertinggal belum habis Tak. Saya present question ni. Ni question group kita orang. Okay. So, number 3, the velocity of the motorcyclist. So, formula velocity V equals to U plus AT. U equals to 0, A equals to 8 meter per second, T equals to 4. So, just masukkan je dia punya nilai dalam formula tu, nanti dapat 32 meter per second. Yes, great. Betul. Excellent. Thank you Fazrin. 32 meter per second. Dia nak velocity of the motorcyclist. So you gunakan V sebab tadi dia tak bagi nilai. Dia cuma kita ada nilai U sama dengan kosong kan. Lepas tu dia bagi nilai A equal to 8 meter per second, betul? So dia tak bagi pun nilai V. Jadi dia tanya berapa nilai V. So daripada maklumat yang kita ada, U equal to 0. A equal to 8 meter per second, T equal to 4 second. So kita gantikan nilai untuk cari nilai V so that kita dapat 32 meter per second. Everyone dapat? Yuhuu! Dapat. Fitra, muka kau dah jadi warna hijau Fitra. Fitra, muka kau dah bertukar warna hijau Fitra. Are you okay? Yes, madam. Kalau rasa macam tak okay tu pergilah baring. Okay, dengar je pun dah cukup. Dah makan ubat belum? Dah. Makan banyak sikit ubat. Alright, lagi? Tadi dapat Hilang dah Fadlin, kenapa kau stop sharing? Belum habis? Soalan B belum
soalan tu bukan kita orang yang present. Oh, okay. Siapa pula? Thank you, Zafrin. Okay, soalan B. Soalan B siapa? Saya Why teacher. the... ya, Group siapa? saya teacher. Okay. Silakan. Why the motorcyclist can overtake the car? At that time you made calculation. Kenapa motosikal tu boleh potong kereta? Sedangkan mula-mula dia dekat belakang kereta. Tiba-tiba dia potong pula kereta tu. Macam mana? Kenapa dia tanya? Why the motorcycle can overtake the car? Kenapa agaknya? Jawapan dia senang je. Jawapan dia bukan pengiraan. Acceleration increase ke teacher? Accelerate. Okay, kenapa dia boleh accelerate? Velocity dia? Yes, velocity dia bertambah. Okay, girls. Velocity kereta tadi berapa? Constant betul? Velocity kereta tadi constant. Constant berapa? 16 meter per second. Dia bawa maintain 16 meter per second. Betul? Kita tengok final velocity untuk motor tadi berapa? 32 meter per second. 32 meter per second. Betul tak? Jadi yang kawan dekat depan ni dia maintain 16 je meter per second. Yang kawan dekat belakang ni daripada kosong dia jadi 32 meter per second. Nampak tak? Dapat tak dia kejar? Dia bawa 32 meter per second. Kawan dekat depan bawa 16 je. Sempat tak dia kejar? Dapat tak dia kejar? Dapat. Itu yang tadi dia kejar pop sampai dekat overtake tu kita nak kira berapa masa dia. Okay? So jawapan dia kenapa motor ini boleh potong kereta. Reason dia tadi kenapa? Kalau kita guna velocity baru nampak lagi jelas. Velocity Comparekan velocity kereta dengan velocity motor. Comparekan velocity kereta dengan velocity motor. Baru kita boleh nampak. Apa kita nak tulis? Nak comparekan antara dua ni. Motor punya velocity, kereta punya velocity. Siapa lagi besar? Motor. Yes. So your answer should be written as Velocity of the motor increases. the velocity of the motorcycle is greater than the car. Betul tak? Motosikal punya velocity kena lebih besar daripada kereta. Baru dia boleh potong. Kalau kereta tu 16 meter per second, okay, lepas tu motor dekat belakang bawa 8 meter per second, agak-agak dia dapat potong tak? Tak. Tak dapat lah. Sebab apa tak dapat? Kawan ni bawa 16, kawan kat belakang bawa 8 je. Dapat tak dia potong? Tak dapat lah. Tak dapat. Sebab yang depan bawa lagi laju daripada yang belakang. Tapi kalau dalam situasi lomba motosikal atau lomba kereta atau lomba lari, okay, macam mana orang tu boleh potong orang yang kat depan tu, yang tengah. Sebab orang kat depan tu bawa laju juga. Dia bukan maintain dia punya speed. Contoh lomba lari kan. Pernah tengok tak acara lomba lari? Dah. Especially 100 meter kan. Last minute orang kat belakang potong orang kat depan. Tiba-tiba orang kat depan tu kalah. Tapi orang kat depan tu pun dia bawa laju juga. Dia lari laju juga kan. Dia laju. Tapi orang belakang lagi laju. Macam mana tu? Accelerate. Orang belakang tu dia punya velocity adalah lebih tinggi beza dia daripada orang yang kat depan. Faham tak? Orang kat depan dia lari laju juga. Maknanya velocity dia bertambah juga. Tetapi velocity dia bertambah tak sama dengan orang yang kat belakang. Orang kat belakang velocity bertambah dia lagi besar daripada velocity yang bertambah dekat orang kat depan ni. You faham tak maksud saya? Faham. Sebab itu dia boleh potong orang kat depan. Okay? Faham ya? Alright, settle untuk soalan B. Now we move on. Question number 30. Siapa bawa soalan 30? Saya teacher.
Okay, silakan. Kita jawab soalan tadi ni explanation Yang ni payah sikit. Ada soalan explanation ni. Tak apa, kita tengok soalan dia dulu. Okay, explain please. A car move with an acceleration 5 meter per second per second. What is mean by 5 meter per second per second? Jawapan dia 5 meter per second per second. Tak menjawab soalan lah. Apa maksud 5 meter per second per second? Apa pula jawapan 5 meter per second juga? Alhamdulillah, sorry. Okay, acceleration maksudnya velocity per time kan? Betul tak? Betul. Ni acceleration kan? So berapa velocity dia per second? Kalau you tulis, boleh contoh ke tidak ni Almas? You tulis itu 5 meter per second, lepas tu bawah dia second. Lima meter per second, lepas tu bawah dia second. Maksudnya, berapa velocity dia dalam masa 1 saat? Jangan teacher pen dia blur ni. Saya dah ajar dah DIY pen. Tak nak buat. Kat dapur tu ada je aluminium foil. Mak kau kan rajin masak kek? Saya pakai laptop teacher. Oh, laptop. Mana pergi iPad kau? Kan ada iPad? Mesti adik pakai buat main. Mesti adik guna main PUBG kan? Ataupun main ML kan? Betul? Mesti adik kau pinjam. Okay, cepat. 5 meter per second perkan dengan second. Tulis dalam bentuk tulisan. Apa benda yang kau tekan daripada tadi ni Almas? Tak kisahlah warna apa pun, tulis. Bukannya buat kat situ, tulis. 5 meter per second. 5 ms negative 1. 5. Tulis. Tulis nombor 5. Astaghfirullahalazim. Nur Almas Ajriya. Cepat sikit. Jangan teacher dia blur jap. Siapa lagi yang present yang dalam grup awak? Tak pernah saya present. Okay. Thank you Amira Alia. Penyelamat. Okay. Mana? Share kau punya keynote ada tak? Kau pakai iPad ke apa tu Amira? Pakai laptop. Boleh tulis ke laptop tu? Boleh. Okay. Okay, tulis itu 5 ms. 2 kali 5, 10 nampaknya ni. Apa ni? Jika saya tak reti lah guna laptop ni kita. iPad kau orang pergi mana? Ya Farah. Saya lah present. Okay. Baguslah. This year punya form 4. Okay, cepat. Farah. Kau sengih-sengih Amira Kau pun 5 kali 2, 2 kali 5. You pakai iPad Okay. So, tolong tuliskan 5 ms over s. Pakailah keynote kan senang. Keynote tu boleh conteng je. Okay. ms over s. Okay. Ini sama tak dengan 5 meter per second? Sama ke? Girl, sama tak? Sama kan? So sekarang ni dalam masa 1 saat berapa velocity dia? Five meter per second. 5 meter per second. Betul. Sebab dia kata a car move with
Dia jawab apa? Dia kata apa tadi? Dia kata a car move in acceleration 5 meter per second. Maknanya dia kata accelerate constant 5 meter per second. So bila acceleration constant, velocity dia bertambah. Betul? Secara uniform. Jadi 5 meter per second tu ialah velocity. Maknanya velocity dia bertambah sebanyak 5 meter per second dalam masa 1 saat. So tolong catat di situ. A car move with velocity increase of 5 meter per second. Lagi satu. In a second. Maknanya dalam 1 saat kereta itu bertambah dia punya velocity sebanyak 5 meter per second. Itu maksud dia. Okay, faham? Faham. Okay, soalan seterusnya. Okay, diagram shows the pattern of oil. Yeah. Dripping a constant rate on a road from a moving car. Direction of motion. Jadi yang mana satu U, yang mana satu V? Labelkan sikit. Labelkan sikit. Mana satu U, mana satu V. Direction of motion dia ialah ke kiri. Jadi yang betul-betul dekat dengan anak panah itu ialah dia punya nilai U. Betul? Label situ U. Okay, labelkan V kat belakang. Okay, sekarang ini kita tengok untuk hal laju awal dia, kita tengok distance between the dot. Mula-mula kecil, lepas tu dia jadi apa? Semakin jauh. Semakin jauh. Nampak ke tak ni? Yuhu! Nampak. Dia lapar ni tau. Dot dia daripada kiri tu kan, daripada kiri dia bermula bergerak, titisan minyak itu mula-mula dia rapat, lepas tu dia makin jauh. Kemudian didapati jarak dia konstan sampai habis. Betul tak? Maknanya jarak yang semakin jauh itu merujuk kepada kereta tu bergerak makin laju ke makin perlahan? Laju. Betul. Dia bergerak makin laju. Tapi pertambahan dia tu, you rasa jarak dia tu bertambah secara seragam tak? Contoh dia bertambah 2. Okay, so saya nampak dia bertambah secara seragam sebab pertambahan jarak dia tu bertambah tu nampak macam tak adalah tiba-tiba terus jauh. Tak ada. Dia bertambah sikit. Jadi kita kata, okay, so yang first kali tu kita tengok car move with velocity increases uniformly. Bukan constant velocity ya. Awak ni dia salah ni sebab dia baca daripada sebelah sini. Salah. Patutnya you baca yang sini. Saya dah ajar dah. Bila dia bagi direction of motion, ada anak panah, letak anak panah itu di sebelah kiri. Dia dah letak dah anak panah dia sebelah kiri. Jadi yang dekat dengan anak panah itu yang kita tengok dulu. Faham? Faham ke tak ni? Okay. Jadi pergerakan dia kita tengok berdasarkan jarak antara dot yang terhasil. So point yang pertama kita kata object move with velocity increases uniformly.
Kejap. Ada bantahan tak? Betul ke yang kita label to you? Teacher, saya rasa macam lain je terbalik. Sebab ni kan jalan raya. Sebab all drop kan Okey, saya faham. Sakti ketip lain dengan pergerakan objek ni kan? Betul ke tak kita kata you tu? Ke kita salah ni? Betul V lah. tu ialah you. V dia you Yes. Sebab dia menitik daripada kereta kan? So kalau kereta tu mula bergerak, dia akan menitik dekat tempat you kan? Aduh, saya pun dah pening ni. Terbaliklah. Padam balik. Salah. Labelkan balik yang itu ialah you. Sebab ini kereta, bukan tiketip. Sorry. Salah. Kalau tiketip betul kita buat tu. Okay, so kereta ni minyak dia menitik. So maknanya daripada sana. Okay, jadi kita balik. So kita kata object move with constant velocity. Salah. Sorry. Okay, object move with constant velocity. Okay, macam mana kita tahu dia constant velocity? Girls. sebab distance between drop tu sama. Yeah, okay, betul. So, markah dia 3 kan? Jadi ini ialah point number 1. Object move with constant velocity, point number 1. Okay, constant velocity tu you boleh slash zero acceleration. Zero acceleration. Okay, ini ialah number 1. Zero acceleration, Farah. Okay, tu number 1. Farah, tulis tu number 1. Okay, lepas tu number 2. Distance between all are same. All drops. Distance between all drops are same. That's why kita kata constant velocity. Okay, itu point number 2. Point number 3. Okay, point number 3. Sekarang ni distance dia makin berkurang, betul? Betul. So, object move with velocity decreases uniformly. Okay, slash decelerates. Betul tak? Bila velocity decreases, dia tekan brake ke dia tekan minyak? Tekan brake. Okay. Baik. Okay, so point number 4. Distance between all drops decreases. Okay, settle. Okay, right. Baik. Okay, soalan C ni kita tak payah buat. Shortnya Alia, tak panas ke duduk kat luar tu Alia Masyarah? Cantiknya rumah. Okay girls, nanti raya pergi rumah Alia Masyarah. Kat mana rumah tu? Siap ada periuk kera lagi kat belakang tu. Periuk kera ke apa tu? Ke terung? Teruk ke periuk kera? Macam periuk kera je tu. Betul lah periuk kera? Periuk kera, babe. Rumah kau kat mana ni? Sarawak? Taman Daya. Taman Daya? Saya lah boleh pergi beraya ni. Dekat je. Okay gang, nanti kita pergi kita bawa satu bas STF. Pergi beraya rumah Alia ni.
Okay, baik. Settle untuk soalan number 30. Okay, alright. Okay, so penat lah. Penat tak? Penat kan? Patutnya kelas kita habis pukul apa ni? Macam tak habis-habis je kelas ni. Tadi sepatutnya mula pukul 10. Oh, sepatutnya habis pukul 12 Mula pukul 10 kan? Patutnya habis pukul 12. Okay, sebenarnya saya nak tunjukkan graph of linear motion. Okay. Itu sebenarnya tajuk yang kita nak belajar hari ni lah. Okay, senang aja. Saya tunjuk sikit je lah. Lepas tu, kau bolehlah balik pula. Kita boleh dismiss, lepas tu saya lah boleh dismiss. You all kena stay sampai pukul 1 kan? Okay saya sharekan screen sikit. Sekejap, untuk tajuk linear motion ni. Alright. Okay So ini ialah lesson 2. Graph of motion. So untuk lesson 1, tutorial 1 semua kita dah settle. Okay. Yuhu. Right. So since sekolah dah nak buka ni. Okay. Untuk tutorial dan juga modul untuk yang mula-mula tu. Termasuk yang ni. Yang ni pun ada dalam modul ni kan. Okay. I want you to print out. All these chapters. Chapter 1 ni semua kena print out. Okay, tutorial yang kita dah buat tu pun you all dah buat. Okay, so pun sama juga. Masukkan dalam you all punya folder. Setiap kelas ada folder untuk tutorial dan juga modul kan? Ada. So folders tu sama colour lah untuk fizik Okay, so masukkan untuk chapter 1 ni punya modul, you print out semua. Kau ada masalah untuk print? Usahalah. Pinjam printer jiran ke, pinjam rumah atas punya printer ke, rumah bawah punya printer ke. Nak pinjam saya punya pun boleh. Tapi datang sini lah. Aku tak nak print kan. Okay, so print. Kemudian masukkan dekat dalam folder you termasuk jawapan tutorial you ya. Okay, kalau you dah buat online, you print out yang you buat tu je lah. Masukkan dekat dalam modul you. Faham? Faham. Okay. Alright, so jadi nanti buka sekolah, saya akan semak untuk tutorial 1 tu semua pastikan dah siap. Okay, so now kita tengok kepada graph of motion. Okay, so ini ialah graph yang kita dapat daripada setiap pergerakan objek. Okay, so boleh tengok di sini, ada dalam modul you ya. So kita akan tengok ikut dia punya gradient. Okay, kalau macam ni gambar rajah ni dia merujuk kepada gradient. So kalau graf dia horizontal macam ni, nampak Horizontal ni maknanya gradient dia 0. Okay, kemudian nanti kita ada graf V against T. Lepas tu kita ada graf U against T. Lepas tu kita ada graf acceleration against T. So, you kena faham dulu bentuk-bentuk ini untuk nilai gradient. So, kalau graf you increase macam ni, gradient dia adalah constant atau positif. Constant as gradient. Okay, kalau dia berkurang macam ni, ini adalah negatif. Okay, dia punya gradient tu negatif. Okay, kalau graf dia curve macam ni, boleh nampak ke tak ni? Nampak. Kau ada masa lagi 5 minit. Lepas ni kau nak pergi mana tak kisah. Sekarang ni ada 5 minit lagi. Okay, so kalau graf curve macam ni, maknanya gradient dia adalah bertambah, increasing gradient. So gradient, sebutan gradient ini nanti kita akan tukar. Tengok kepada graf apa yang dia bagi pada kita. So nilai gradient ni, nama gradient yang mungkin kita boleh tukar. Kita akan tukar sama ada dia jadi velocity atau dia jadi acceleration. Bergantung kepada graf. Jadi you kena tahu bentuk dia dulu So kalau bentuk curve macam ni, gradient dia decrease. Okay, kalau bentuk graf macam ni, yang bawah-bawah ni, yang curve ni, asal tak bergerak? Gerak tak aku punya ni? Okay. So, decreasing gradient negative. Okay, ni yang untuk curve-curve ni susah sikit lah. Boleh? Boleh ya? Kemudian kita ada area under graph. Macam mana nak mengira luas di bawah graf. Okay, kalau graf dia tadi macam ni, yang ni, yang aku bulat ni, nampak tak? Ni. Ni, graf yang atas ni.
Graf yang number 1 ni. Okay, kita tengok dia punya gradient. Okay, dan kalau dia kata area under graph, maknanya graf yang panjang ni, yang parallel ni, yang horizontal ni, kalau dia kira graph area, nampak bentuk dia akan jadi macam ni. Macam square. Okay, jadi kita akan kira luas square ni. So panjang darab lebar. Length darab width. Faham? Kalau graf dia, bentuk dia macam ni. Ni nombor 2 punya graf ni. Kita nak kira area under graph. Okay, nampak? Bentuk segitiga. Faham? So, kita gunakan formula segitiga. Half darab height darab width dia. Okay? So, ada juga bentuk graf yang akan jadi macam ni. So, ini kita akan gunakan combination triangle dengan satu lagi bentuk apa? Bentuk apa tu? Satu lagi tu Trapezium. trapezium. Trapezium ke? Betul, trapezium betul. Ya. Okay. So yang ini pun sama Yang ini combination daripada graf segitiga campur dengan square. Ataupun kita boleh ambil terus formula dia, setengah darab B darab H. B darab X. X ni yang mana? Yang atas ni. Lepas tu H1 tambah H2. Ni dia punya formula lah. Okay, boleh ya? Okay, kemudian kita ada graf. Ni satu lagi lah. Bentuk dia ni tak ada masalah. Okay, graf kita ada 2 jenis. Graf displacement over time. Graf velocity melawan time. Dan graf acceleration melawan time. Ni 3 bentuk graf. So macam ni lah bentuk dia. Tengok example 1. Okay, displacement. Ni graf displacement melawan time. Okay, awak tengok. Untuk AB ni. Kita akan tengok gradient dia. Apa dia tadi gradient dia cakap? Constant. Betul? Gradient dia ni nilai dia constant, betul? Betul. Nilai dia akan dapat nilai constant positif. Nilai yang positif gradient dia. Okey, untuk graf displacement melawan time, gradient dia adalah nilai velocity. Okay? So gradient dia adalah nilai velocity. So you boleh kiralah gradient untuk AB ni dapatlah nilai velocity. Sama juga dengan BC. You kira gradient BC, you akan dapat nilai velocity. You kira gradient CD, you akan dapat nilai velocity. Faham? Untuk graf displacement melawan time, gradient dia adalah nilai velocity. Okay? So type of motion, untuk B ni dia kata type of motion kan? So type of motion, kalau A dengan B ini, you nampak tadi gradient dia velocity kan? So velocity dia adalah constant, betul? So bila nilai velocity constant, bila saya kata tadi, type of motion mesti sebut sama ada dalam sebutan velocity atau dalam sebutan acceleration. Jadi tadi kita kata velocity dia constant. Maka type of motion antara A dengan B adalah constant velocity. Atau dalam sebutan acceleration, velocity constant, acceleration dia 0. Okay, kalau BC dia pula, gradient dia kosong, betul? Maka velocity dia kosong. So type of motion BC adalah 0 velocity. Okay, manakala untuk CD, you tengok tadi gradient dia negatif. Maknanya velocity dia negatif. Okay, so you katakan negative velocity ataupun kita kata opposite direction. Objek bergerak dalam opposite direction. Object move in opposite direction. Okay, object move in opposite direction. Atau you kata negative velocity. Okay, boleh ya? Okay, kemudian kita ada graf velocity melawan time. Sama jugalah. Cuma gradient untuk velocity melawan time, gradient dia adalah acceleration. So dua benda ni you kena ingat. Okay, gradient. Kalau graf itu adalah untuk displacement melawan time,
Gradient dia adalah velocity. Kalau graf itu adalah velocity melawan time, gradient dia adalah acceleration. Faham? Faham. Okay. Alright. Okay. Untuk graf velocity melawan time, dia ada area under graph. Area under graph adalah hanya untuk velocity melawan time. Area under graph tidak ada untuk graph displacement melawan time. Okay? Faham ya? Okay, so apa yang saya nak you buat, okay, waktu tutorial ni, okay, tolong selesaikan example 1. Example 1 ni pun ada A dan B. Example 2, A, B, C, D, E. Okay, itu saja tugas you. Faham? So next week kita akan bincang balik example 1 dan example 2 ini. Faham? Faham. You ada 1 jam untuk you fahamkan dan untuk you siapkan dulu example 1 and example 2. So that next week saya akan panggil je sesiapa yang saya berkenan untuk present example 1 dan example 2. Lepas tu baru saya akan ulang balik semula apa yang lesson 2 ini terangkan. So saya akan refresh balik lah. Okay? Boleh? Boleh. So I think that's all for today. Thank you for the cooperation. Cuma saya belum ambil attendance tadi untuk 4S dan 4B. Monitors, 4S. Cukup teacher. Cukup ya? Si Auni tadi dah ada? Ada? Ada. Okay, 4B. yang tak ada Numa Humaira. Siapa? Numa Humaira. Dia Dah ada. Apa teacher sabar? Okay. Saya tak boleh sabar. Nur Farah Fahani. Nur Farah Farhani tak ada dengan Nurul Safiza. Nurul Syafiza. Okay, baik. Itu 2 saja? 3. Seorang lagi siapa? Dua je. Itu saja. Okay. 4F tadi Fitra dah ada. Izwa ada tak? Izwa dah ada yang tadi Izwa keluar masuk Rabiatul Raudah. Memang tak ada? Tak ada. Fitra? Yes. Ni siapa? Rabiatul memang tak ada. Rabiatul memang tak ada So untuk kelas pagi tadi pun Rabiatul ni tak ada? Okay, baik. Thank you. Okay, doa penutup. Siapa volunteer untuk baca doa? Saja cikgu. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, bye-bye. Thank you girls. Bye. Thank you teacher. Okay, bye-bye. Thank you teacher. Sama-sama. Thank you teacher.